Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita nak buat kertas model 2 SPM Science format yang baru tahun 2021. So video ni adalah untuk soalan objektif, ada 40 soalan. Okey, untuk soalan yang pertama tentang alat pemadam api antara jenis alat pemadam kebakaran berikut yang manakah dipadankan dengan fungsinya yang betul? Jawapannya adalah B, buih. Sebab alat pemadam api buih ni untuk memadam kebakaran yang melibatkan cecair dan gas yang mudah terbakar. Okey, yang pertama ni salah sebab apa? Untuk memadamkan kebakaran yang berpunca daripada elektrik tak boleh kena air. Kalau pakai air nanti kena renjatan elektrik. So dia kena pakai apa? Dia kena pakai, kalau nak padamkan elektrik kena pakai pakai apa? Kena pakai karbon dioksida. Okey, soalan C. C salah sebab untuk memadam kebakaran yang melibatkan logam kena pakai serbuk kering sebab kita tak nak berlakunya tindak balas kimia. Okey, dan serbuk kering digunakan untuk memadamkan alat-alat logam. Kalau nak padamkan kain, kertas dan kayu hanya gunakan air pun dah okey. Okey, soalan nombor 2. Selimut api ialah alat yang digunakan untuk memadamkan api yang kecil. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat selimut ini? Kita pakai kain gentian kaca. Okey, ni ada dekat makmal-makmal selalunya. Okey, soalan nombor 3. Rajah yang ditunjukkan ini adalah seorang lelaki sedang melakukan prosedur pertolongan cemas. So, ini kita panggil dia CPR, iaitu resusitasi kardiopulmonary. Dia adalah CPR. Okey, kalau korang nampak ni adalah sejenis CPR. Okey, soalan nombor 4. Antara situasi kecemasan berikut yang manakah memerlukan Heimlich maneuver? Ini pernah keluar dalam soalan yang pertama, set yang pertama. Dia dilakukan untuk orang yang tercekik. So, kita panggil dia Heimlich maneuver. Untuk soalan yang kelima, Raja 2 menunjukkan satu alat mengukur suhu badan. Jadi alat yang digunakan nama dia adalah termometer inframerah. Okey, untuk soalan nombor 6, untuk menghitung BMI seorang wanita yang beratnya 80 kilo dan tingginya 1.65 meter. So, formula untuk kira BMI ialah berat bahagi tinggi kuasa 2. Pastikan berat itu dalam kilo, tinggi itu dalam meter. So, unit mestilah betul dulu, baru korang boleh guna formula ini. Kalau berat dia dalam gram, kena tukar jadi kilo. Kalau tinggi dia dalam sentimeter, kena tukar jadi meter dulu. Dapatlah jawapan dia 29.4 kg per meter kuasa negatif 2. kg per meter kuasa 2. Okey, nombor 7. Maklumat berikut menunjukkan satu isu sosio-saintifik yang boleh ditangani dengan menggunakan aplikasi teknologi hijau. So, statement yang diberikan, sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. So, soalannya antara berikut yang manakah, dalam sektor manakah isu ini boleh difokuskan? So, bila soalan ni tentang sisa, jadi dia perlu dimasukkan dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, soalan nombor 8 tentang penguraian sisa pepejal dan makanan menyebabkan pembebasan salah satu gas rumah hijau. So, antara berikut yang manakah merupakan gas yang dibebaskan? Okey, sisa pepejal dan makanan ni dia akan bebaskan gas metana. Okey, kalau oksigen, fotosintesis, tumbuhan akan bebaskan oksigen. Okey, kalau metana tu adalah tentang sisa pepejal dan makanan. Okey, Rajah 9. Rajah 3 menunjukkan peringkat-peringkat dalam proses mitosis. Okey, untuk pengetahuan semua, mitosis ni berlaku dekat sel somatik. Sel selain daripada sel pembiakan. Contohnya dekat pipi, contohnya jari kita terluka, itu semua proses mitosis. So, jadi dia susun manakah yang paling betul. So, mula-mula apa yang berlaku? Mula-mula yang berlaku ialah M. Dia berlaku M dulu. Lepas tu dia akan beratur, dia akan jadi N, lepas jadi K, barulah jadi L. Nampak? Mitosis dua anak saja yang terhasil. Okay, soalan nombor 10. Raja 4 menunjukkan satu carta bar yang mewakili sejenis variasi. Okay, jadi variasi yang kalau kita nampak kat sini ada 4 carta bar. Maksud kat sini dia nak tanya ini variasi apa. Kalau tak tahu tengok jawapan.
Selalunya carta bar dia adalah untuk mewakili variasi tidak selanjar. Okey, jadi variasi yang diwakili ialah kumpulan darah. Sebab kumpulan darah ada darah A, darah B, darah O, darah AB. Dia macam itu, dia ada 4. Kalau tinggi kan ada banyak. Ada orang tinggi dia 150, 2 meter, 1.6 meter. So, susah nak buat tinggi. Kalau berat badan pun ada banyak. Kepandaian tak boleh ukur. Tak boleh nak cakap pasal kepandaian gunakan carta bar. Kita pun tak boleh. So, yang paling sesuai ialah kumpulan darah. Okay, soalan yang 11. Antara berikut yang manakah merupakan fungsi tendon yang betul? Jadi, fungsi tendon adalah untuk menghubungkan otot dengan tulang. Kalau sebagai sendi antara dua tulang, itulah fungsi ligamen. Bertindak sebagai cushion kepada sendi, itulah fungsi rawan. Bertindak sebagai pelincir kepada sendi, itulah cecair synovial. So, kena hafal fungsi-fungsi dia. Okay, soalan nombor 12. Rajah 5 menunjukkan dua jenis haiwan. So, kita ada lintah, kita ada cockroach, kita ada lipas. Okay, antara berikut yang manakah betul mengenai sistem sokongan bagi haiwan R dan S? Jadi, haiwan R ni rangka hidrostatik sebab tu dia berlendir. S menggunakan rangka luar. Okay, soalan nombor 13. Bahan radioaktif yang manakah digunakan dalam perubatan untuk merawat penyakit thyroid? Bila kita cakap tentang penyakit thyroid, ini berlaku dekat leher. Kelenjar thyroid kita banyak dekat leher. Jadi berlaku sebab kita kekurangan iodin. Jadi dia boleh dirawat menggunakan iodin 131. Okey, nombor 14. Seorang penagih dadah mendapati dirinya berada di suatu tempat yang dipenuhi dengan haiwan-haiwan yang pelik dan dia boleh berkomunikasi dengan haiwan tersebut. Apakah kemungkinan jenis dadah yang diambil sehingga menyebabkan dia berhalusinasi? Jadi, dadah yang diambil ialah ketamin dan LSD. Okey, dadah jenis ni boleh menyebabkan halusinasi. Kalau barbiturat, ini adalah untuk penyakit psikiatrik. Okey. Okay, kita pergi soalan nombor 15. Rajah 6 menunjukkan struktur suatu isotop. Bila cakap tentang isotop, isotop mesti mempunyai nombor proton yang sama tetapi mempunyai nombor neutron yang berbeza. Sekarang dia dah warnakan dah. Tengok warna hitam ni proton, sama kan? Atom M dengan N ada satu je proton. Neutron dia ni M ada satu, N ada dua. So, jadi maksud isotop tu ialah nombor proton dia mesti sama tapi nombor neutron dia berbeza. Jadi dia tanya apakah kriteria yang menunjukkan kedua-duanya adalah isotop. Kriteria dia adalah bilangan proton sama tapi bilangan neutron berbeza. Okay, soalan nombor 16. Rajah 7 menunjukkan satu unsur dalam jadual berkala. Okay, dalam jadual berkala bila bagi unsur, nombor yang atas sekali ialah nombor proton. Yang bawah ini adalah gabungan proton dan juga neutron. Jadi soalan ni tanya berapakah neutron dia. So awak tolak je. 32 tolak 16 sama dengan 16. Sebab tu kita bila jawab berapakah bilangan neutron bagi atom tersebut sama dengan 16. Okay, nombor 17. Antara berikut yang manakah merupakan sifat istimewa duralumin yang menjadikannya sesuai untuk membuat badan pesawat. So untuk pengetahuan semua, duralumin ini adalah alloy digunakan untuk membuat badan pesawat kerana ringan dan juga kuat. Sebab itulah pesawat boleh terbang. Kalau berat nanti susah lah. Okay, nombor 18. Antara berikut yang manakah merupakan polimer sintetik. Maksud sintetik ni dia berbuat daripada makmal, dalam makmal. So, yang sintetik ialah neoprena. Kalau isoprena ni daripada pokok getah, selulosa daripada tumbuhan ada banyak, lemak daripada haiwan. So, neoprena ni daripada sintetik. Okey, 19. Antara yang berikut yang manakah benar tentang kegunaan bahan antioksida. Maksud bahan antioksida ni dia nak mengelakkan bahan tu daripada cepat basi ataupun cepat rosak. Itu namanya bahan antioksida. Okey, dalam kes ni bahan antioksida dia adalah beta karotina dan juga vitamin E. Ni dua-dua ni adalah bahan antioksida. Okey, fungsi dia apa? Yang paling betul ialah beta karotina untuk menghalang sakit gigi. Okey, beta karotina ni dia banyak dekat dalam apple, dalam apa lagi, anggur, dalam carrot, yang warna merah semua tu. Dia bagus, dia adalah simplest form of vitamin A. Dia lebih kurang vitamin A, dia belum jadi vitamin A. Tu beta karotina untuk menghalang sakit gigi.
Kalau lutein ni adalah bagus untuk mata. Vitamin C ni dia nak elak gusi berdarah, bagus juga untuk kulit. Vitamin E bagus untuk kulit juga. Okay, soalan nombor 20, antara berikut yang manakah merupakan sejenis perubatan komplementari? So, komplementari ni dia termasuk dalam tradisional. So, yang manakah? Jawapannya B, chiropraktik. Ni pernah tengok tak kat YouTube orang yang suka betulkan tulang orang tu, bunyi krok 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 krok. Itulah chiropraktik. Dia boleh bone setting, dia boleh betulkan tulang. Okay, nombor 21. Raja 8 menunjukkan keadaan seorang pemandu wanita apabila dia memberhentikan keretanya secara tiba-tiba. So, fenomena apakah yang berlaku? Okay, ini berlaku disebabkan inertia. Inertia ni adalah satu daya yang berlaku. Contoh kita naik kerendaan, kita duduk dalam kerendaan dah baik dah, kita tekan minyak, jalan macam biasa. Tiba-tiba kat depan ada katak, kita brake mengejut, kita tercampak ke depan. So, inertia ni satu daya yang nak mengekalkan keadaannya. So, masa kita bergerak, dia nak kekalkan gerakan tersebut. Sebab itulah perempuan ni tercampak ke depan. Selain tu, contoh kita ambil contoh paling mudah. Kita diri ke atas bas. Kan bas tengah berjalan. Tiba-tiba bas brake emergency. Kita pun terpelanting ke depan sikit. Sebab apa? Sebab konsep inertia. Inertia ni dia nak kekalkan keadaan asalnya. Sebab kita naik bas tu ibarat kita pun berjalan juga dengan bas. Tiba-tiba bas berhenti, sebab tu kita terjalan sedikit ke hadapan. Okey, 22. Ramli memandu keretanya dengan hala laju seragam 45 meter per saat. Kemudian dia memecut kepada hala laju 75 meter per saat dalam masa 5 saat. Berapakah pecutan? So, formula pecutan ialah hala laju, H laju akhir tolak H laju awal bahagi masa akhir tolak masa awal. So, kita tengok H laju akhir dia 75 tolak 45 H laju awal bahagikan dengan masa akhir 5 tolak masa awal. Masa awal dia adalah kosong. So, dapatlah jawapannya 6 meter per saat. 6 meter per saat kuasa 2. Okay, soalan 23 ni adalah tentang proses pembelahan nukleus uranium-235 menghasilkan dua atom baru. Atom yang dihasilkan ialah krypton-92 dan barium-141. Okay, ini adalah tentang proses pembelahan nukleus. Selalu berlaku dekat matahari. Dekat loji nuklear pun dia boleh berlaku. Okay, soalan 24. So, Raja 10 menunjukkan urutan perubahan tenaga yang berlaku dalam stesen jana kuasa nuklear. Jadi, apa yang berlaku mula-mula tenaga nuklear? Tenaga nuklear ni dia akan hasilkan haba. Haba tu akan putarkan turbin, sebab tu berlakunya tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni dia akan jana elektrik. Okay, sebab tu jawapannya adalah A. Okey, 25. Gambar yang ditunjukkan ini adalah gambar amoeba. So, soalan dia cakap, siapakah yang berikut tergolong dalam kumpulan yang sama dengan amoeba? Amoeba ni dalam kumpulan protozoa. Ada banyak dalam parit-parit, dekat parit, dekat longkang. So, yang kumpulan dengan amoeba ni adalah paramecium. Paramecium ni bentuk dia macam tapak kaki. Okey. Okay, soalan 26. Seorang jururawat ditugaskan ke kawasan yang dilanda wabak taun. Langkah yang manakah perlu diambil untuk mencegah dirinya daripada dijangkiti penyakit itu? Kalau kita pergi kawasan yang terjebak kepada wabak taun, sila minum air yang telah dididihkan. Kerana taun ni dia daripada kebersihan air tu. Kalau air tu dia tak didihkan, maka wabak taun tu akan merebak dekat kita. Okay, 27. Azila mendapati pertumbuhan pokok bunganya terbantut dan daunnya kelihatan kekuningan. Okay, ingat, bila daun warna kuning je, ingat tumbuhan tu kurang nitrogen. Kalau daun warna ungu, dia kurang fosforus. Kena ingat macam itu. Kalau ada tumpuk-tumpuk saja, cuma ada tumpuk-tumpuk kuning, dia itu kekurangan kalium. Kalsium dengan zinc ni dia tak obvious sangat. Sebab zinc ni mikro, hanya diperlukan sedikit. Kalsium ni more kepada untuk bunga tumbuhan tersebut. Okey, 28. Kalsium ni untuk protein tumbuhan tu. Okey, 28. Raja 12 menunjukkan sebahagian daripada kita nitrogen. Ini awak kena hafal. Nitrogen kat udara dia tukar kepada protein pada tumbuhan oleh bakteria Q.
Bakteria Q ini adalah bakteria pengikat nitrogen. So, nitrogen kat atmosfera, dia tukar ke tumbuhan akan dapat dia melalui bakteria pengikat nitrogen. Dan bila tumbuhan ni kena makan dengan haiwan ataupun mati, dia akan diuraikan oleh bakteria pengurai ataupun bakteria perebutan. Akan jadi sebatian amonium. Sebatian amonium ditukarkan kepada nitrat oleh bakteria penitratan. Nitrat kepada nitrogen oleh bakteria pendinitratan. So, kena ingat dia punya cycle macam mana kita nitrogen berlaku. Okey, 29 menunjukkan sebotol jam strawberry. Setelah seminggu berada di pasaran, syarikat W menerima aduan daripada pengguna bahawa terdapat mendapan di bahagian bawah botol jam. Jadi, apakah bahan kimia yang perlu ditambah ke dalam jam strawberry untuk menambah baik kualiti produk tersebut? Jadi, dia perlu tambah kanji. Sebab kanji ni macam mak-mak kita lah, nak pekatkan satu jam tu kita tambah tepung. Sebab kanji ni one of the tepung lah. So, dia boleh pekatkan jam strawberry ni, jadi takkan adalah mendakan. Kalau lecithin ni selalu ditambah dekat susu ataupun dekat coklat sebagai pengimulsi. Dia nak combine dua benda yang tak boleh combine. Contoh kat coklat kan ada minyak dengan air kan. Jadi dia nak cantumkan minyak dan juga air. Okey, kalau asid ascorbic ni, dia adalah sebagai pengantioksida. Dia nak melambatkan sesuatu makanan tu daripada cepat rosak. So, bila ada asid ascorbic ni, makanan tu lambat rosak. Aspartam pula adalah pemanis tiruan. Okey, soalan nombor 30. Apakah kesan amalan kita semula dan upcycle? So, korang kena tahu upcycle ni adalah menggunakan semula. Dia gunakan bahasa Inggeris je kat sini. So, kita semula dan upcycle, fungsi dia adalah untuk mengurangkan sisa plastik di tapak pelupusan. Okay, soalan nombor 31. Dalam proses haba, nitrogen dan hidrogen bertindak balas dengan kehadiran mangkin untuk membentuk amonia. Jadi, apakah mangkinnya? So, ingat, proses haba, dia berlaku, dia perlukan mangkin dia serbuk besi, serbuk ferrum. So, pada suhu 450 darjah Celsius, 200 atm dia punya tekanan, dapatlah amonia. Okey, soalan nombor 32. Raja 14 menunjukkan satu punca pencemaran daripada sebuah kilang. So, dia cakap apakah kaedah yang terbaik untuk mengurangkan pencemaran air? Sebelum tu awak kena tahu, effluent ialah sisa buangan cecair. So, the best way is rawat effluent sebelum dilepaskan. So, kena rawat sisa buangan cecair itu sebelum dilepaskan. Dengan ini dapatlah mengurangkan pencemaran sungai. Okey, 33. Encik Kuzam ialah seorang penoreh getah. Apakah yang perlu ditambah untuk halang daripada getah bergumpal? Okey, formula dia ingat simple sahaja. Getah kalau tambahkan dengan amonia, dia tidak akan bergumpal. Kalau tambah dengan asid, dia akan bergumpal. So, jawapannya nak elak daripada menggumpal, tambahlah amonia. Okey, 34. Antara berikut yang manakah merupakan perbezaan yang betul antara lemak tepu dan lemak tak tepu? Okey, so awak kena tahu lemak tepu dengan tak tepu ni beza dia apa? Selalunya lemak tepu ni dia daripada haiwan. Lemak tak tepu ni daripada tumbuhan. Tu ciri-ciri dia lah. Lemak tepu yang daripada haiwan ni dia dalam keadaan pepejal dalam suhu bilik. Lemak tak tepu dalam keadaan cecair pada suhu bilik. So, kita tengok jawapan yang betul. Okey, ciri yang lain juga lemak tepu mempunyai bilangan molekul hidrogen yang maksimum. Sebab tu nama dia tepu, dah maksimum dah hidrogen dia. Manakala lemak tak tepu tidak mempunyai bilangan molekul hidrogen yang maksimum. Okey, kita pergi soalan nombor 35. Maklumat di bawah menunjukkan langkah-langkah proses pengekstrakan minyak kelapa sawit. Okey, langkah yang manakah betul? Urutan yang betul ialah SRQP. So, kita buah kelapa sawit tu akan disterilkan. Lepas tu, dia akan cernakan menggunakan mechanical. Lepas tu, isi rong diasingkan dan dikeringkan sebelum minyak isi rong sawit diekstrak. Last sekali, isi rong diasingkan daripada minyak isi rong sawit melalui penurasan. So, dia punya step daripada bawah ke atas. Bagi siapa yang tak tahu tentang isi rong ni, dia bahagian dalam tu, iaitu biji kelapa sawit tu. Sabut tu bahagian luar dia. Isi rong ni minyak dia lebih berkualiti. Tapi minyak lagi banyak dekat dia punya sabut dia lagi banyak minyak lah. Tapi minyak dalam isi rong ni lebih berkualiti. Okey, 36. Sejenis gas
terbebas apabila kepingan magnesium dimasukkan ke dalam asid hidroklorik cair. Ini cikgu dah ingatkan banyak kali. Bila logam masuk dalam asid, dia akan keluar hydrogen gas. So, hydrogen gas ni akan boleh buat apa? Dia mengeluarkan bunyi pop jika diuji dengan kayu uji berbara. Itulah hydrogen gas. Kalau mengerukan air kapur, ini karbon dioksida. Membakar kayu uji berbara untuk tes oksigen. Okey, soalan 37. Ahli sains berupaya melihat bakteria yang sangat kecil dengan menggunakan peralatan K. Apakah K? K ialah mikroskop. Kalau teleskop ni, yang nak tengok bintang. Perakam video ni macam handphone lah. Kanta pembesar nak tengok benda yang kecil. Ke-38, antara peralatan optik berikut yang manakah menghasilkan imej yang nyata? Jawapannya ialah kamera. Yang lain semua menghasilkan imej yang maya. Okay, Rajah 15 menunjukkan bagaimana satu jet hidrolik berfungsi. Okay, soalan ni pun pernah keluar dan selalu keluar. Formula dia senang je. Force ataupun daya bahagi luas permukaan dia. Dia dah bagi dah 0.02 sama dengan berat 4000 Newton bahagikan dengan 2 meter. Dapatlah jawapannya 40 Newton. Pastikan unit dia dalam Newton dan juga meter. Kalau seorang dalam sentimeter kena tukar. Okey, soalan yang terakhir. Antara satelit berikut yang manakah ialah microsatelit Malaysia yang pertama? Jawapannya Tiongsat 1. Dia dilancarkan pada September 2000. Kalau satelit Malaysia yang pertama, jawapannya MiaSat 1, Januari 1996. Okey, Tiongsat 1 ni dia microsatelit. Satelit yang kecil. Okey, so Malaysia ada MiaSat 1, MiaSat 2, MiaSat 3, ada Tiongsat 1. Ada banyak lah kita. Okey, itu je untuk soalan ni. Kita peperiksaan pun tamat. Jangan lupa mengulang kaji. Okey, bye.